Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasad bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada petang ni. Seperti biasa, kita sambung pengajian kita di bawah anjuran Masjid Ar-Rawdah, section U10. Shalom. Yang mana ini adalah kuliah muslimat. Ini adalah kuliah muslimat. Walaupun macam tu, muslimin dijemput masuk juga. Cuma diuruskan, dianjurkan oleh muslimat Masjid Ar-Rawdah, yang mana kita masuk kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin, siapa yang ada kitab boleh bawa keluar kitab. Kita masih lagi membahaskan tentang hukum akal. Pembahagian hukum akal belum habis lagi, panjang juga hukum akal ni. Mari kita tengok siapa yang ada dulu. Yang terawal ada, alhamdulillah, kawan ada, dah ada dah kawan, alhamdulillah. Mijo Ayu Maskana Abu Bakar Ruziah Ma'ruf Nurzarina Johari Farina Kristina Sakinah Yusuf Salawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siti Sarah Aila Ismail Jasri Johari Marina Rina Lili Faridah Ibrahim Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadijah Mak Jadi Nur Hafizah binti Maisa Faiz Hilmi Siti Rahmah Zamzam Syida Ahmad Jamilah Ismail. Al-Ustaz clear, alhamdulillah. Syida Jitra clear juga. Suwirah Irah Siti Rahmah dari Puncak Alam, orang dekat. Lili Faridah, Abang Singa Hasan Basri, Siti Nurbayah Bila, Azmir Nur Hakim Sariah Sari, Murni Ismail, Bunga Lawang, Bobby Abu, alhamdulillah. Rabi'ah Bibi Biah Cik Engku Kamariah, Kuantan clear. Kuantan clear, terbaik. Kamariah Kamaruzaman. Apa lagi? Mari pakat-pakat masuk. Bawa kitab masing-masing. Saiful Saleh Nas Atia JB, orang JB. Payyan ni Sabah clear. Alhamdulillah. Buat keluarkan kitab Jawi muka surat 10, Rumi 28. Anak Bukit Al-Ustaz pun clear. Okey, terbaik. Tumpang Nuntut Ilmu Bunga Lawang, sila. Syidah Kasih Edi Pait Nur Hidayah hadir dengan live. Alhamdulillah. Mari masuk.
Fatimah Ahmad, mai masuk, mai masuk, mai masuk. Ratifah Umar. Taipei mendung. Sini mendung ah. Ni pun boleh tahan juga, tak panas sangat. Mendung juga. Sama je. Sarina Kadir atau Panjai. Allah, lama tak kira atau Panjai. Bila kali tak akhir atau panjang ah? 1996. Masya Allah, lama lah tak kira atau panjang. Sekejap. Ya ke tidak? Ya, betul lah. Allah, lama. Nur Sina Surya, Nur Idris, Tokek Sambal Hijau. Alhamdulillah hadir. Terbaik. Mas Kana untuk meluh. Buka muka surat 28 Rumi Jawi 10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 daripada bawah. Jawi 9 daripada bawah. Rumi muka surat 28 tu. Dan misal mustahil daruri. Amirah Putrajaya panah terik. Oh, itu kan. Baik, masuk. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan misal mustahil daruri. Mustahil daruri. Apa benda mustahil daruri? Kita akan bahas pada hari ini adalah mustahil daruri, mustahil nazari. Dan kemudian harus jaiz nazari, jaiz daruri dengan jaiz nazari. Itu yang kita bahas hari ni, insya-Allah sempat hari ni. Sebelum asar kita insya-Allah sempat. Apa kita duk bahas ni? Pembahagian hukum akal. Ingat lagi tak? Yang mana pembahagian hukum akal dia terbahagi kepada dua, dan setiap satunya terbahagi kepada keseluruhannya menjadi 6, iaitu pembahagian macam ni. Hukum akal 3, wujub, istihalah, jawaz. Betul. Dan ataupun boleh kita kata, untuk mudah-mudah kata, wajib, mustahil, harus. Dan wajib, mustahil, harus tu, setiap satunya, kalau tengok atas sikit tu, sebelum tu sikit, setiap satunya dia kata terbagi kepada dua, iaitu daruri dan nazari. Maknanya semuanya 6 lah. Sebab hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Sekarang ni setiap satu terbagi kepada 2. Apa dia? Wajib daruri. Kalau kita kata wajib akal, kita bincang pasal akal, bimbang takut kita faham bab lain pula. Wajib akal daruri, wajib akal nazari, mustahil akal daruri, mustahil akal nazari, harus akal daruri, harus akal nazari, atau harus akli nazari. Jadi semuanya ada 6. Yang kita dah bahas lepas adalah, yang kita dah bagi contoh-contoh yang agak panjang, sampai sejam 20 minit. Saya cek balik tadi, sejam 20 minit. Masya Allah, lama lah membincangkan tentang wajib akal daruri dengan wajib akal nazari. Sejam 20 minit. Bila? Minggu lepas. Siapa yang tak hadir tu boleh tengok rakaman. Jadi semuanya ada 6 lah. Kita baru bahas wajib daruri dengan wajib nazari. Apa benda wajib daruri? Apa maksud wajib tu? Wajib kita dah faham. Apa maksud daruri dan nazari? Kita tengok dalam muka surat yang sama, yang atas sikit tu. Daruri tu barang yang mudah mendapat akan dia, artinya tiada berkendak kepada nazar pada dalil. Jadi daruri ni benda yang mudah, perkara yang perkara kemestian, satu perkara yang mudah untuk difikirkan, tak perlu kepada renungan. Itu daruri. Tak perlu nak bahas panjang, tak perlu nak bukti. Itu dipanggil wajib wajib daruri. Daruri tu, contoh wajib daruri, 2 biji limau banyak, 1 biji limau sikit. 2 biji limau lebih banyak daripada 1 biji limau. Ada limau, 2 biji dengan sebiji, mana lagi banyak? Nak kena
apa panggil musyarat ke? Nak kena bersidang ke? Nak menentukan mana banyak mana sikit, tak payah. Bila kita kata je buah limau tu 2 biji, orang yang di sini sebiji, 2 biji lagi banyak. Dia panggil daruri. Jadi wajib yang 2 biji buah limau tu lebih banyak daripada sebiji. Wajib gitu. Mesti. Wajib ataupun mesti. Mesti macam tu. Tak mungkin sebiji lagi banyak daripada 2 biji. Tak mungkin. Tapi kalau kita nak kaitkan airnya ataupun jusnya, mana lagi banyak, itu kita kait dengan air. Jus yang ada dekat sebiji limau, mana banyak dengan jus yang ada dekat 2 biji limau, itu boleh fikir lagi. Kena fikir, bukan boleh fikir, kena fikir lagi. Kena fikir macam mana? Limau tu besar mana? Yang 2 biji tu besar mana? Sama besar ke tidak? Ada banyak macam lagi. Yang ni kita bukan kita cerita pasal jus limau tu. Kita cerita 2 biji limau. Ada 3 biji sama-sama. 2 biji dengan sebiji. Mestilah 2 biji banyak, sebiji sikit. Tak payah fikir. Bukan tak payah fikir, kena fikir. Tapi macam tak payah fikir. Terlalu mudah. Itu maksud wajib daruri. Mestilah macam tu. Mestilah limau 2 biji lagi banyak. Itu mudah. Yang kedua, wajib nazari. Dengan maksud dia wajib juga, tapi dia tak boleh macam tadi sekaligus terus kata kita tak boleh. Kena fikir, kena nazar, kena merenung, kena renung. Lepas merenung baru wajib. Contohnya yang dia bagi contoh adalah ayat misal wajib nazari itu qidam bagi Allah. Ini pun agak susah. Kita cuba mudahkan. Iaitu Allah suruh kita fikir pada penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kau tak tengok ke macam mana unta dijadikan? Maka dengan melihat unta dijadikan, maka kita renung-renung hingga kita dapatkan sesuatu. Contoh yang dia beri adalah qidam. Contoh yang kita mudahkan adalah unta. Kita nak kata kita memperhatikan keadaan unta tadi, bagaimana ia diciptakan. Saya nak bagi faham maksud nazari di sini. Jadi Allah suruh kita tengok kepada unta. Jadi kita makan unta, kita tak besar macam unta. Unta makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan, tapi lagi besar pada kita. Nak kena fikir. Lepas tu pula, keluar susu unta dengan keluar najis tak jauh pun dia punya jarak di antara puting susu dengan punggung unta, tempat keluar najis. Tak jauh pun. Tapi macam mana makan rumput yang sama, raw material, sumber dia sama, masuk dalam perut, tiba-tiba boleh pula satu pergi ke sini jadi najis, satu pergi ke sini jadi susu. Ada tak orang buat agak-agak? Ada tak yang mengkontrol? Ke dia jadi sendiri? Kan kena fikir tu. Tak boleh lah. Mesti ada yang kontrol. Kan kena fikir. Itu panggil nazari. Nazari. Kita akan kata wajib ada yang kontrol makanan unta tadi, mana nak jadi tahi, mana nak jadi susu. Mesti ada yang kontrol. Kalau tak ada yang kontrol, tak boleh. Mesti ada yang kontrol. Itu kena nazar. Sikitlah, itu perbahasan lepas tu. Perbahasan yang lepas. Kemudian kita masuk perbahasan pada hari ini. Siapa tak ada kitab tu, saya sempat snap. Boleh tengok kat situ. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wajib nazari, wajib daruri dah bincang minggu lepas. Wajib nazari juga dah bincang minggu lepas. Masuk kita pula perbahasan mustahil daruri. Muka surat 10 Rumi, muka surat 28 muka surat 10 Jawi, muka surat 28 Rumi. Dan misal mustahil daruri samalah macam tadi. Mustahil daruri ni satu perkara yang mudah nak fikir. Kita nak tolak benda tu, kata nak tolak, maksud mustahil lah. Tolak tu mustahil lah. Kita nak tolak benda tu, mudah-mudah je terus tolak gitu. Tak perlu nak kena fikir-fikir. Sama macam wajib daruri tadi.
Misal mustahil daruri, yang mudah aja untuk kita kata ianya mustahil. Kita nak tolak tu mudah aja. Seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Susah nak faham tu, nanti dulu kejap tu. Kita ambil yang mudah lagi. Mustahil daruri, mustahil yang perkara mustahil yang mudah untuk difikirkan, tidak perlu kepada renungan, tidak perlu kepada perbahasan yang rumit, tak perlu kepada bukti. Kalau orang kita cakap tak payah nak fikir, macam tak payah nak fikir. Contohnya, sebiji limau lebih banyak daripada 2 biji limau. Tak payah fikir, mengarut. Mustahil. Ni ada sebiji limau, ni dah 2 biji limau. Sebiji limau lagi banyak. Lagi banyak airnya ke jusnya? Tak, lagi banyak bijinya. Biji mana? Sebiji? 2 biji. Mestilah 2 biji lagi banyak. Wajib. Mesti 2 biji lagi banyak. Tak. Sebiji lagi banyak. Dah tahu dah. Boleh tolak gitu je. Mengarut. Maksudnya mustahil. Mana boleh sebiji lagi banyak daripada 2 biji? Cakaplah jus. Jus baru boleh. Nak jadi. Itu pun kalau yang sebiji itu besar. Ini sekadar mengatakan, okey, sebiji handphone lagi banyak pada 5 biji handphone. Mana boleh? Mana boleh? Tak logik. Tu mustahil. 5 lah lagi banyak. 1 tu sikit berbanding dengan 5. Jadi tak perlu fikir. Yang dia bagi contoh, sunyi jirim daripada gerak dan diam. Mustahil. Dengan maksud, sunyi itu maksud tidak. Boleh kata tidak. Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Maksudnya, jirim, benda, satu benda yang berjirim, satu benda, contohnya buku, contohnya handphone, kan? Tu jirim lah tu. Sebenarnya termasuk kita juga. Kita ni jirim lah juga. Jirim, ataupun kita ambil benda untuk kita faham, benda yang sunyi jirim. Benda tu tidak gerak dan tidak diam. Kena fikir tak? Buku ini tidak bergerak dan tidak diam. Diam tu tak bergerak lah. Bukan diam. Bukan. Diam tu maksud ni gerak, ni diam. Okey kan? Okay. Buku ini tidak bergerak, tidak diam. Boleh tak? Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Boleh terima tak? Sekarang ni buku ni bergerak tak? Tak bergerak. Diam. Dia diam. Dia diam. Sunyi, dia diam. Dia diam. Tapi kalau buku ni, dia diam pun tak, bergerak pun tak. Ataupun dia bergerak pun tak bergerak pun tidak. Habis tu dia bergerak ke tak? Dua-dua tidak. Dia masih salah satu lah. Masih sama ada dia bergerak ataupun dia tak bergerak. Kalau bahasa kitab, sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Mestilah. Kalau nak ambil perkataan diam sungguh-sungguh, Burung terkukur ada depan rumah. Dia antara dua je. Dia bergerak, dia bergerak ke dia tak bergerak? Dia masih salah satu. Tiba-tiba dia kata sunyi jirim, burung tadi tu bergerak pun tak bergerak pun tak. Tak payah fikir. Kau dengar apa? Dah makan ubat ke belum? Ke terantuk kat dinding tadi? Hilang akal ke apa? Mana boleh dia bergerak pun tak bergerak pun tak. Burung tu mesti salah satu. Sama ada dia bergerak ataupun dia tak bergerak. Sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Burung tu mengeluarkan bunyi ataupun dia diam. Habis burung yang kau jumpa kat depan rumah tu, dia ada suara berbunyi ataupun tak, ataupun diam. Dia berbunyi pun tak, diam pun tak. Tak boleh. Itu namanya mustahil. Dia mesti salah satu kan? Mustahil. Gerak dan diam, sunyi, tidak gerak dan tidak, ataupun kita gabung kedua-duanya sekali. Dia bergerak dan dia diam dalam satu masa. Sama ada juga mustahil. Impossible. Yes, impossible. Dia bergerak dan dia tak bergerak dalam satu masa. Bukan burung tu tergerak, tu diam. Itu bukan dalam satu masa. Dia bergerak, ketika bergerak tu dia tak diam. Lepas dia dah penat bergerak, dia diam. Ketika dia diam tu dia tak bergerak. Ketika dia bergerak, dia tak diam. Kan? Ini tidak. Dia bergerak pun dia, diam pun dia, dalam satu masa. Macam mana? Kita tolak terus. Mustahil. Impossible. Sebab tu orang putih ni dia suka nak lawan ni. Nak lawan yang impossible. Sebab tu dia buat cerita Mission Impossible. Yang impossible nak jadi possible juga. Ada orang memang gitu. Buat kartun sampai
bukan buat kartun tu kita dah tahu benda tu impossible. Buat cerita pun impossible. Boleh masuk dalam dinding tembus kat sana, hilang sini, pergi masa tu dia lompat-lompat masa. Back to the future. Orang putih sebab dia nak lawan hukum akal. Orang putih nak lawan hukum akal. Memang gitu. Kalau dia belajar hukum akal, ikut kita belajar ni, dia belajar hukum akal, dia akan tahu, dia akan cerdik. Betul, orang putih dia tak cerdik, dia akan lawan hukum akal. Kita lagi tak cerdik. Kita tengok okey lagi. Tengok cerita okey lagi. Kita tengok dan percaya kot. Tu. Ataupun kita terpengaruh. Habis. Setakat tengok macam tengok kartun tak apa. Kan? Lompat sini, terbang sini, kita tahu pembohong. Tak apa, sekadar seronok-seronok. Ini kita pula terpengaruh. Teruk kita. Padahal diorang buat cerita, diorang tahu mengarut. Sebab diorang memang nak langgar hukum akal. Kalau kata nak kiamat, dia pergi cari kat Marikh, nak buat kehidupan kat Marikh. Tu kan orang buat cerita macam-macam tu. Terbang pergi Marikh. Tengok boleh tak, ada tak hidupan, ada tak keluarlah alien dan sebagainya. Sebab nak lawan. Dia nak lawan kalau boleh. Dia nak lawan semuanya. Dia kaji hadis, kaji Quran, dia lawan. Tapi tak pernah menang. Jadi tak boleh terima akal ataupun mustahil daruri, mustahil akal ya. Mustahil akal, daruri, maksud tak perlu fikir panjang. Sesuatu benda itu dia bergerak dan dia tak bergerak dalam masa yang sama. Tak boleh. Ataupun dia bergerak dan dia tak bergerak, dia bergerak dan dia diam dalam masa yang sama pun tak boleh juga. Dua-dua tak boleh. Mustahil daruri, tak payah fikir panjang. Untuk mudah lagi kita faham, tak perlu mengkaji mana lagi tua, ayah ke anak. Tak payah. Kalau kita kata ayah lagi tua pada anak, okey, wajib daruri, ayah lagi tua pada anak. Ataupun bahasa Melayu kita, mestilah. Tak masuk akal kalau ayah lagi muda pada anak. Tak masuk akal. Itu dia panggil mustahil. Tak masuk akal bahasa Melayu kita tu. Tak masuk akal anak lagi tua daripada ayah. Tak masuk akal. Jadi tak masuk akal yang kita kata tu adalah mustahil daruri. Tak payah fikir ke? Kau tak payah nak renung-renung dulu ke? Kau tak payah nak telefon orang kawan-kawan, nak tanya dulu, nak telefon pensyarah-pensyarah, nak tanya, betul ke tak boleh jadi ataupun mustahil anak tu lagi tua pada ayah? Perlu ke? Perlu ke nak pergi tanya profesor? Tak payahlah. Macam tu je kita dah dapat tahu dah, mengarut ataupun mustahil. Anak lagi tua pada ayah. Ada panggil mustahil daruri. Tak boleh buat apa dah. Bukan tak boleh buat apa. Tak perlu buat apa-apa. Tak perlu buat apa-apa. Dengan kita memikirkan, mendengar, terus kita faham. Dan terus kita dapat berpegang. Tak perlulah nak buat kajian ke, nak buat apa, tak perlu. Dia panggil daruri. Mudah-mudah aja kita boleh tolak perkara mustahil tu. Abang lagi muda daripada adik, tolak gitu lah. Mana mustahil. Tak nak fikir dulu ke? Tak payah fikir. Adik lagi tua pada abang, tak payah fikir. Tapi orang akan buat lawyer buruk lah. Adik saudara, adik sepupu tu dah tambahan. Yang adik sebenar lah kita cerita ni. Adik tiri. Ayah lagi tua daripada anak lagi tua pada ayah. Lepas tu dia buat teka-teki, lawyer buruk lah sikit. Apa dia? Anak lagi tua daripada ayah, anak saudara lagi tua daripada ayah saudara. Memang ada pun. Anak saudara lagi tua daripada ayah saudara. Sebab anak saudara lahir dulu, baru ayah saudara lahir. Lahir. Itu adalah. Tapi kalau ayah dan anak betul-betul tak ada. Tolak gitu aja. Mustahil apa? Mustahil akal lah. Tak masuk akal. Okey. Jadi kita dah masuk perbahasan 3 dah. Wajib daruri dah settle minggu lepas. Wajib nazari dah settle minggu lepas. Mustahil daruri baru settle. Masuk kita yang keempat, iaitu mustahil nazari ni macam mana pula? Semua ada 6 kan? Mustahil nazari ni macam mana? Dan mustahil nazari itu, mustahil nazari, mustahil akal nazari, mustahil yang perlu dipikir-fikirkan,
perlu direnung-renung, perlu dibahas, baru dapat kemustahilan itu. Kalau tak fikir, tak renung, tak dapat. Kita kata tak mustahil. Sedangkan jika kita renung, ianya mustahil. Itu nazari. Daruri tak payah. Dengar, tahu terus. Mustahil. Mustahil nazari, silap-silap, dengar, kita ngaku, ya. Kita dengar mustahil nazari ni, kita dengar mustahil. Ya kot, betul kot, boleh kot jadi. Padahal dia mustahil. Lepas kita kata, ya ke boleh jadi? Boleh kot. Sebab kita dengar sekali lalu. Tapi bila kita fikir-fikir, mustahil lah. Kena nazar, kena nazari. Apa dia? Seperti sekutu bagi, seperti syarik. Syarik tu sekutu. Syarik tu syarikat lah. Dua, kan? Syarikat. Syarikat tu maksud dua ke atas. Syarik. Seperti syarik, sekutu. Maknanya bukan satu. 2, 3, 4, 5. Syirik, kita panggil kan? Syirik, syarik. Sekutu bagi Allah. Maha suci Allah Ta'ala daripada yang demikian itu. Yang ini bukan ayat kitab. Ini pengarang kita. Dia minta perlindungan bila dia kata Allah ada sekutu. Tuhan ada dua. Walaupun dia nak bagi contoh, dia panggil fardu takdir, nak bagi contoh, Tuhan ada dua tu tak mungkin jadi. Memang mustahil Tuhan ada dua. Tapi dia cuma nak bagi contoh je. Dia kata apa? Contohnya Tuhan ada dua. Menggigil badannya. Contohnya, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Padahal nak bagi contoh je pun. Itu ulama' terdahulu. Yang Maha suci Allah daripada yang demikian itu tu bukan kitab. Bukan. Itu adalah pengarang kita. Dia terkejut, dia takut, dia menggeletar. Gitu. Sebab dia sebut Tuhan ada dua. Walaupun dia sebut tu bukan dia pegang. Dia nak bagi contoh aja. Dan dia nak bagi tahu mustahil Tuhan ada dua. Macam tu pun. Lepas tu kata, Maha suci Allah. Aku sucikan Allah daripada, aku sucikan Tuhan ada dua. Aku sucikan Allah daripada perkara yang tak layak. Maha suci Allah daripada yang demikian itu. Demikian apa? Allah ada dua, atau Tuhan ada 2, 3, 4, Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri dan sebagainya. Sekutulah. Padahal nak bagi contoh, patut bagi contoh je pun. Dia tak. Takut. Takut betul. Maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Macam itulah para ulama' terdahulu, bila dia cakap satu-satu benda, dia terus minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cerita pasal apa? Macam syaitan. Akhirnya syaitan menggodanya sehingga dia mati dalam kekafiran, dia mati dalam kekufuran. Setelah syaitan menggoda dia cerita pasal orang. Dia pun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung ya Allah daripada syaitan yang direjam. Tu bukan cerita tadi, bukan. Cerita pasal orang pun takut. Nak minta perlindungan daripada Allah. Macam itulah. Cerita pasal cerai. Menceraikan sehingga talak 3 dan tak boleh rujuk. Tiba-tiba dia kata, mudah-mudahan Allah menghindar kita daripada perkara itu. Padahal nak bagi contoh je, talak 3, kalau bercerai, tak boleh rujuk balik. Perempuan tu kena kahwin lain. Kemudian kalau bercerai, baru boleh kahwin balik. Jangan pakai Cina buta. Nak bagi contoh, cuma dia bagi tahu macam tu je. Kita minta berlindung pada Allah daripada kita terjebak dalam perkara-perkara sedemikian. Begitu. Itu para ulama. Nak bagi contoh pun takut. Okey. Maka mustahil syarik bagi Allah. Mustahil sekutu bagi Allah. Mustahil ada yang sama macam Allah satu lagi. Okey. Maka mustahil syarik bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Nak kata Allah itu ada 2, 3, nak kata Tuhan itu ada 2, 3, nak kata mustahil Tuhan itu ada 2, 3, bukannya boleh dapat gitu. Kena fikir. Kalau kita fikir sekali lalu, tak mustahil Tuhan ada 2, 3, 4. Apa pula mustahilnya? Tak mustahil. Mustahil ke Tuhan ada 3? Kongsi-kongsi je. Fikir sekali lalu, tak mustahil. Tuhan ada 2, 3, 4. Tak mustahil. Janganlah bergaduh. Janganlah berbalah. Baik-baik bahagikanlah kawasan. Kan masalahnya Tuhan ada 2. Masalahnya sekali fikir. Sedangkan itu perkara mustahil. Macam mana kita nak dapat Tuhan ada 2 tu mustahil? Ada yang satu lagi macam Allah tu mustahil. Ada daripada Allah keluar satu lagi sebagai anak ke apa, mustahil. Apa masalahnya Allah? Allah berkuasa, dia boleh je buat anak dia sendiri. Nampak? Fikir sekali. Boleh je, sebab Allah Maha berkuasa kan. Allah nak apa semua boleh. Jadi Allah nak buat isteri, boleh je. Allah nak buat anak, boleh. Keluar je lah daripada Allah tu. Fikir sekali, boleh je.
Boleh je. Tapi kalau nazar, mustahil. Jadi kena nazar, kena teliti. Kena teliti. Penelitian tu yang perlu untuk kita nak kata mustahil Tuhan ada dua. Ini cerita kita pegang ya, sebut kat mulut semua orang sebut. Orang Islam semua sebut, Tuhan ada satu, bukan ada dua. Cuba dalam hati betul-betul fikir. Apa bukti Tuhan ada satu? Mustahil ke Tuhan ada dua? Mustahil, tak mungkin. Allah Tuhan kita. Cuba kita tanya balik orang yang tak melalui proses pengajian tauhid dengan yang sempurna, dia tak boleh nak jawab. Satu-satu lah. Sebab apa dia dengar orang cakap satu-satu? Sebab dia kena mustahil tu kena nazar. Nak kata Tuhan ada satu tu kena nazar, kena teliti. Tak boleh main cakap. Cakap boleh, tapi cakap mulut lah. Cuba kita tengok kita cuba tanya orang-orang yang tak mengaji. Tuhan Allah, ya. Tuhan ada satu, ya. Tuhan ada dua. Tak mungkin lah. Tuhan ada satu. Mustahil ke Tuhan ada dua, tiga? Mustahil Tuhan ada dua, tiga. Tuhan ada satu aja. Mustahil? Kenapa pula mustahil? Boleh je Tuhan ada dua. Dah jam lah. Sebab dia cuma kerti cakap. Sedangkan mustahil akal ni kena nazar baru lekat di hati. Kalau tak nazar, tak lekat ke hati. Sekadar kat mulut. Itu dia nak bincang ni. Maka mustahil syarik sekutu bagi Allah itu tidak dapat itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Tak boleh mudah-mudah kita kata mustahil Tuhan ada dua. Tak boleh. Betul kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang sekutu dengan Allah, tak ada yang sama dengan Allah. Sebab qul huwallahu ahad, Allah itu ahad. Kita baca, pegang hati tu macam mana kita pegang? Nak kena nazar. Kalau tidak, sekadar kita reti sebut baca Quran, kita reti sebut sebab kita takut jadi kafir. Kalau cakap Tuhan ada dua, jadi kafir. Jadi cakap satu. Tapi adakah kita betul-betul faham? Tak faham pun. Mustahil Tuhan ada dua? Tak faham pun. Tak faham pun. Kalau kata yakin Allah ada satu, Tuhan ada satu, itu tak apa. Itu masih lagi mungkin ramai orang tak ada masalah. Memang yakin Tuhan ada satu, memang tak ada masalah. Tapi mustahil Tuhan ada dua, itu ada masalah. Masalah untuk dia pegang. Tuhan ada satu, hanya Allah, itu tak ada masalah. Semua orang boleh fikir, semua orang boleh pegang. No problem. Tapi mustahil Tuhan ada 2, 3, 4. Yang itu kita kata tidak, mustahil, sebab takut jadi kafir. Bukan kita pegang sungguh-sungguh, bukan kita faham sungguh-sungguh. Kerana disebut dalam kitab kita, maka mustahil syarik, mustahil sekutu bagi Allah itu tiada dapat mengetahui. Tak dapat kita tahu dengan mudah, melainkan kemudian selepas daripada nazar pada dalil wahdaniyah. Setelah kita fikir-fikir, kita tengok dalil, kita renung pada perbicaraan wahdaniyah, baru kata, mustahil. Mustahil Tuhan ada dua. Bukan cakap aja ni, siap dengan pegang. Mustahil. Mustahil. Macam tu. Sungguh mustahil. Bila orang kata dia tu mandul tapi ada anak. Dia tu mandul tapi ada anak. Anak betul. Dah dia mandul mana ada anak. Mustahil kan? Nampak? Dia dengan hati-hati dia, dengan hati dia beritahu. Dia tak ada anak tapi ada cucu. Cucu betul lah. Jangan main cucu saudara, cucu betul. Dia tak ada anak tapi ada cucu. Kita akan cakap mulut kita, muka kita dan hati kita. Mustahil lah. Kau faham tak cucu tu apa? Cucu dengan maksud dia ada anak, anak dia kahwin, dapat anak tu nama cucu. Kau ni kenapa? Dia cakap mustahil lah. Nampak? Dengan muka, dengan perkataan dia keluar, dengan hati dia sekali dia kata mustahil orang itu ada cucu tapi dia tak ada anak. Mustahil lah. Mustahil. Dengan hati-hati. Tapi Allah Tuhan ada 2, 3. Mustahil lah. Mustahil sekadar mulut dan muka. Sebab takut jadi kafir. Hati tak ada. Sebab tak nazar. Kena nazar lah. Nazar dengan meneliti, barulah dengan hati itu keluar. Okey. Jadi kena fikir panjang untuk menetapkan ianya mustahil. Kena kena meneliti dan berfikir panjang untuk menetapkan bahawa Tuhan ada 2 ni mustahil. Kita masuk sikit bab wahdaniyah, kita masuk sikit bab ketuhanan untuk kita faham. Dalam kaedah ketuhanan, jika ada 2 Tuhan,
maka dua-dua lemah. Jika ada dua Tuhan, maka dua-dua lemah. Dari kaedah kita, orang, manusia, kalau dua-dua tu, dua-dua boleh kuat. Sama kuat, boleh. Kita boleh. Tapi kaedah ketuhanan, Tuhan tak boleh. Kaedah ketuhanan, jika Tuhan ada dua, dua-dua jadi lemah. Bukan dua-dua kuat, tidak. Kalau kita manusia, kalau ada dua, dua-dua boleh jadi lemah, dua-dua boleh jadi kuat. Dan boleh juga satu kuat, satu lemah. Itu makhluk. Tapi kalau Tuhan ada dua, automatik dua-dua lemah. Tak mungkin dua-dua kuat. Sebab Tuhan ni ada dua Tuhan, automatik lemah. Jadi Tuhan ni disebut Tuhan ni, dia mesti kuat. Kalau lemah bukan Tuhan. Nampak? Kena fikir tu, dah kena fikir dah. Sama ada dua Tuhan tadi berkongsi atau berpakat dua ni untuk menguruskan alam ni, berpakat. Tetap dua-dua lemah. Hai, tak bergaduh, dua-dua lemah. Bukan dua-dua kuat, dua-dua lemah. Satu Tuhan yang pertama kontrol langit dan kerajaan langit dan makhluk langit. Tuhan nombor dua kontrol bumi, kerajaan bumi dan makhluk bumi. Sama-sama kuat? Tak, dua-dua lemah Tuhan. Tapi kalau orang, katalah orang, makhluk, orang, dia dapat kontrol langit, seorang lagi kontrol bumi dan sama-sama kuat, maka sama-sama kuat. Boleh, no problem, masuk akal, sama-sama kuat. Sebab dia bukan Tuhan, dia orang, makhluk. Tapi kalau Tuhan, dua-dua, ada dua, dan satu kontrol lain, satu kontrol bumi, satu kontrol langit, dua-dua jadi lemah. Sebab Tuhan dia mesti kuat. Kalau lemah tu bukan Tuhan. Macam mana Tuhan tu boleh jadi lemah dua-dua? Padahal kalau tak bergaduh, dua-dua kuat. Habis kalau bergaduh dua-dua lemah. Tak bergaduh pun dua-dua lemah, bergaduh pun dua-dua lemah. Kalau bergaduh tu, sepatutnya dua Tuhan ni bergaduh, sepatutnya yang menang tu lah yang kuat. Tak. Dua-dua lemah juga. Bezakan kita bergaduh, kita menang, kita kuat, yang kalah tu lemah. Tapi Tuhan tidak gitu, ketuhanan tidak gitu. Tuhan tidak gitu. Kalau bergaduh, dua-dua lemah. Sama ada mana menang, mana kalah, dua-dua lemah. Kalau tak bergaduh, dua-dua lemah. Kena nazar, kena fikir. Sebab nak masuk bab wahdaniyah panjang lagi, saya petik sikit. Kerana apa jadi dua-dua Tuhan ni kalau ada dua-dua lemah? Kenapa? Kerana disebut Tuhan yang sebenar. Tuhan ni adalah, dia ada dua sifat, satu istighna, satu iftiqar. Iaitu mustaghniyan an kulli ma siwa. Istighna, iaitu tidak berhajat kepada sesuatu. Yang nama Tuhan ni, dia tidak berhajat, dia tak perlukan sesuatu, apa sahaja dia tak perlukan. Itu baru nama Tuhan. Kalau dia perlukan, maka dia bukan Tuhan. Dia perlukan yang lain, dia bukan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, dia ada sifat iftiqar. Wa muftakhiran ilaihi kullu ma'adah. Iaitu setiap sesuatu berhajat kepadanya. Semua selain daripada dia berhajat pada dia. Semua selain masya Allah, selain daripada Allah, berhajat pada dia. Berhajat pada dia. Selain daripada dia, memerlukan dia. Jadi ada dua sifat ketuhanan. Iaitu, yang pertama, dia tak berhajat kepada yang lain. Dia tak perlukan yang lain. Ada ke tak ada ke, sama je. Yang lain. Yang lain tu apa? Selain daripada dia lah. Baru tu nama Tuhan. Adakah itu saja? Tak, ada satu lagi. Iaitu semua yang lain berhajat kepada dia. Jadi ada dua. Kalau nak kata Tuhan, dia mesti ada dua sifat ni. Iaitu, dia langsung tak memerlukan sikit pun yang lain. Dan yang lain tu, semua perlukan dia. Seorang pun, sikit pun, satu debu pun, semua hajat kat dia. Semua memerlukan dia. Kalau ada satu debu kecil, tak berhajat, tak memerlukan dia, maka dia bukan Tuhan dah. Walaupun yang lain ni semua berhajat kat dia, semua memerlukan dia, tak terlepas daripada dia, memerlukan dia. Hanya satu debu je tak memerlukan dia, maka dia bukan Tuhan dah. Sebab Tuhan, dia mesti semua berhajat pada dia, semua memerlukan dia, dan dia tak perlukan semua. Betul Tuhan. Jadi kita boleh tengok, kita faham itu maksud Tuhan, istighna dan iftiqar. Barulah kita tengok orang kata tu Tuhan. Kita tengok Tuhan patung. Diri dia pun orang buat. Habis dah kat situ je. Habis dah. Bukan Tuhan. Bukan ilah. Bukan Tuhan. Sebab dia nak jadi pun orang buat. Orang kena bancuh simen. Nak jadi warna apa? Dia nak jadi warna pun orang duk cat. Dia memerlukan orang lain. Habis. Bukan Tuhan. Senang. Senang sangat.
Nak tahu siapa-siapa nak mendakwa Tuhan, silakan. Yang mengaku Tuhan, tiba-tiba nampak dok tengok isap rokok, memerlukan rokok. Memerlukan isap rokok loh. Tuhan mengaku Tuhan. Kan ada Tuhan-Tuhan macam-macam ajaran sesat tu. Abang dia perlukan asap untuk kepuasan. Tuhan apa benda tu? Reject gitu tak payah fikir lah. Sebab tak ada sifat ketuhanan langsung. Tuhan adalah yang kata Tuhan adalah dia tak memerlukan siapa-siapa, tak memerlukan apa, tidak berhajat kepada siapa. Dan yang lain daripada dia semuanya berhajat kepada dia. Tak ada satu pun yang tak berhajat pada dia. Semua berhajat pada dia. Semua memerlukan dia. Sebab tu bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang mana? Ilah yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang ni. Tuhan yang istighna iftiqar. Tuhan yang semua tu memerlukan dia. Semua selain daripada dia memerlukan dia. Dan dia tak memerlukan semua yang lain. Tak dikeranakan dengan suatu kerana. Ayat dia tak memerlukan yang lain, dan semua yang lain memerlukan dia. Jadi bila kita la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tu Tuhan mana? Betul saya sudah sebut sebelum ni. Kalau kita kata Tuhan tu berhala, maksud la ilah, kita nak tolak la, tidak ada. Nak tolak Tuhan ni. Ilah, nak tolak Tuhan illallah. Allah adalah Tuhan sebenar. Jadi kita nak tolak Tuhan ni, Tuhan yang mana? Ilah tu. Tuhan yang tadi tu, istighna dan iftiqar, yang semua memerlukan dia, dia langsung tak memerlukan yang lain. Nak tolak tu, la ilah, nak tolak yang itu. Jadi kita pun, aku tolak Tuhan Kristian, Tuhan Yahudi, Tuhan, semua dia tolak Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, dia tolak Tuhan tu. Itu bukan Tuhan. Lepas tu tak perlu tolak. Yang kita nak tolak bukan yang itu. Bukan Tuhan itu, bukan Tuhan orang kafir tu, bukan. Yang kita nak tolak Tuhan yang ada sifat istighna dan iftiqar, yang semua memerlukan dia, dia tak memerlukan yang lain. Kita nak tolak yang itulah, kerana kita nak mengangkat hanya Allah, yang itu tidak. Soalannya, ada ke gitu? Ada ke macam Allah itu? Tak ada. Tak ada seperti itu, iaitu semua berkehendak kepada dia dan dia langsung tak berkehendak pada yang lain. Tak ada, hanya Allah. Jadi sebab tu saya sebut sebelum ni, kita tolak benda yang tak ada. La ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Allah tu ya Tuhan betul. Kita isbat. Yang kita nak nafi kan siapa? Ramai orang nafi berhala. Buat apa nafi berhala? Dia bukan Tuhan. Dia tak ada sifat ketuhanan pun. Tak ada sifat ketuhanan pun. Kita nak tolak dia. Buat apa tak payah tolak? Dia rebah dengan sendiri. Tak perlu tolak. Tuhan-Tuhan itu. Jadi, bila kita dah faham maksud Tuhan, nak faham wahdaniyah je ni. Bila kita faham itulah Tuhan, macam yang disebutkan Tuhan ada istighna dan iftiqar tadi. Kalau ada dua Tuhan, maknanya ada dua Tuhan yang kedua-duanya bersifat istighna dan iftiqar. Kita dakwa gitulah. Kalau satu tu tak ada, maka bukan Tuhan lah. Kenapa saya sebut jika ada dua Tuhan berpakat, masing-masing buat langit, masing-masing buat bumi, maka ternafilah sifat ketuhanan iftiqar, iaitu menafilah setiap sesuatu berhajat kepadanya. Selain daripada Allah, semua berhajat selain pada Tuhan itu, semua berhajat pada dia. Ternafilah apabila ada dua Tuhan, yang Tuhan yang sebenar-benar ni ada dua, dan maka masing-masing berpakat. Tuhan satu ni buat langit, Tuhan satu ni buat bumi. Sama-sama kuat kita kata. Okey. Jadi, bila dia buat langit apa, dia buat makhluk-makhluk di langit ni, buat makhluk di bumi, dia kontrol, satu Tuhan kontrol bumi, satu Tuhan kontrol langit. Pemerintahan dia kat langit, satu Tuhan pemerintahan dia dekat bumi. Okey. Jadi, kita dakwa dua-dua Tuhan. Dan saya beritahu, dua-dua Tuhan jika berpakat macam tadi pun dua-dua lemah. Menyebabkan dua-dua bukan Tuhan sebenarnya. Sebab lemah bukan Tuhan. Macam mana boleh jadi gitu? Rakyat di langit, makhluk di langit, dia tak memerlukan Tuhan di bumi. Tak perlu Tuhan yang buat bumi. Makhluk langit tak perlu kat dia. Sebab makhluk di langit memerlukan Tuhan sendirilah, iaitu Tuhan yang buat langit. Jadi makhluk di langit dia hanya memerlukan Tuhan dia lah yang buat dia, iaitu Tuhan langit. Maka dia tak memerlukan Tuhan satu lagi, Tuhan yang buat bumi. Maka ada je diri dia, selain daripada diri dia,
Tuhan yang kita kata Tuhan ni, ada je selain daripada dia, tak memerlukan dia, bukan Tuhan. Dia memerlukan Tuhan lain lah, maknanya tak memerlukan dia, bukan Tuhan lah. Dua-dua lemah. Sebab ada makhluk yang tak memerlukan dia. Makhluk yang dibuat oleh Tuhan nombor dua, Tuhan bumi, lemah. Macam tu juga Tuhan, makhluk di bumi, dia memerlukan Tuhan yang buat dia, iaitu Tuhan bumi. Jadi Tuhan langit, makhluk di bumi tak perlu Tuhan langit. Buat apa? Aku tak perlukan Tuhan langit sebab yang buat aku Tuhan bumi. Maka Tuhan langit tadi semua memerlukan dia di langit. Tapi ada tak makhluk yang ada tak sesuatu yang tak memerlukan dia? Ada, iaitu makhluk di bumi. Maka dia bukan Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Kalau Arab-Arab boleh faham dah tu. Sebab saya guna istilah yang contoh yang agak mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan boleh faham. Jadi kalaulah Tuhan ada dua, maka dua-dua, saya nak bagi cerita mustahil nazari. Mustahil Tuhan ada dua. Dan kita jangan cakap dengan mulut, dengan berkerut sebab takut jadi kafir. Jangan cakap gitu. Cakap sekali dengan hati. Nak cakap hati macam ni. Nak cakap hati. Kita sedar satu-satu. Kalau Tuhan ada dua, satu nak apa? Buat bumi lain. Satu buat bumi lain, langit lain. Satu ni buat bumi langit lain. Dua. Lepas tu yang bumi yang lain tu dia memerlukan tak Tuhan yang ini. Dia tak memerlukan Tuhan yang ini sebab Tuhan dia yang lain. Jadi bila tak Tuhan yang ini, Tuhan yang satu lagi ni, ada yang tak memerlukan dia, itu bukan Tuhan. Tuhan mesti, sifat ketuhanan mesti semua berhajat pada dia. Semua memerlukan dia. Tapi makhluk ni tak memerlukan pun Tuhan tu. Tu bukan Tuhan. Settle. Mudah aja. Mudah aja. Jadi apabila terpisah Tuhan daripada makhluk, maka ternafilah sifat iftiqar tadi tu. Ternafilah sifat setiap sesuatu berhajat kepadanya. Bila berpisah Tuhan dengan makhluk. Itu yang orang tasawuf kan. Kadang orang makrifat kan, orang cakap apa? Pandai cakap tu kan. Dia pandai cakap. Kita dan Tuhan tidak berpisah. Kita dan Tuhan, makhluk dan Tuhan bersatu. Dia double meaning. Bahayalah ayat-ayat gitu. Orang yang mengaji dia faham maksud dia. Jadi dia cakap secara umum dia faham. Apa kau ni? Tuhan dengan kau bersatu, Allah dengan kau. Ya, Allah dan aku bersatu. Bersatu sekali. Dia boleh jadi fahaman yang salah, iaitu Allah masuk dalam dia, yang kita dah bahas sebelum ni. Apa ittihad lah, apalah. Kita dah bahas dah sebelum ni bab tu. Tuhan dengan dia bersatu. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Tapi sebenarnya orang ni nak cakap Allah dan aku tidak berpisah, bersekali. Maksudnya tadi tu, takkan berpisah aku dengan Tuhan, takkan berpisah aku dengan Allah, kerana aku makhluk. Itu sebenarnya dia ada penjelasan panjang. Aku makhluk Tuhan, maka aku tak boleh nak berpisah daripada Tuhan, kerana aku sentiasa memerlukan Tuhan itu. Kerana itulah Tuhan yang sebenar, iaitu bersifat istighna dan iftiqar. Maka aku sentiasa memerlukan Tuhan, maka Tuhan dan aku bersatu. Orang kalau dia kata kita dan Tuhan tak berpisah, kita dan Tuhan bersatu, itu jadi salah. Kadang-kadang benda tu betul, tapi dah ada double triple meaning. Kalam tauriah, tiba-tiba main cakap gitu, masuk dalam YouTube ke apa, lagi jahanam. Kadang-kadang benda tu, kadang-kadang memang dia baca kitab, dia tengok Tuhan tak boleh berpisah dengan makhluk, dia fikir sendiri, buat ajaran sesat. Ada juga gitu. Ada juga macam-macam. Macam-macam. Tak mungkin bercerai, terpisah Tuhan dan makhluk. Jika terpisah aja, maka ternafilah sifat ketuhanan, sifat iftiqar, iaitu setiap sesuatu berhajat pada Allah, pada Tuhan. Maka kalau kita kata berpisah, maknanya tak berhajatlah pada Tuhan. Maka ternafilah sifat ketuhanan. Sedangkan Tuhan tidak boleh berpisah dengan makhluk. Bila sebut makhluk, selain daripada Allah lah, semua makhluk bergantung, bertakluk pada Allah, bertakluk pada kekuasaan Allah, bertakluk kepada kehendak Allah, takluk kepada ilmu Allah. Tiga serangkai. Makhluk tidak terlepas, tidak terpisah daripada kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmu Allah. Tiga. Tak terlepas. Sebab tu yang disebut Jabariyah, mungkin Mu'tazilah, apabila dia kata ada perbuatan yang dia buat secara pegangan, dari segi pegangan, ada perbuatan yang dia buat, ada kejadian yang berlaku yang bukan kehendak Allah. Sebab kita tak boleh terlepas daripada kehendak Allah, kuasa Allah dan ilmu Allah. Mana boleh terlepas? Kalau terlepas, bukan Tuhan lah tu.
Betul, ada orang yang kata ada tak perbuatan kita yang terlepas daripada Allah, yang bukan kehendak Allah, yang bukan Allah nak jadi macam tu, kita buat, ada tak? Kalau kita kata ada, maka tu bukan Tuhan lah, sebab kita terlepas. Ada pula kita boleh terlepas daripada Allah. Itu yang orang kata, habis benda jahat macam mana? Itu yang kita pun dah bahas banyak kali kan. Benda jahat macam mana? Benda jahat Allah tak nak ianya jadi, malah Allah larang ianya jadi. Allah larang kita buat, dan Allah tak nak ianya terjadi, sebab tu Allah larang. Nampak? Dah salah faham dah. Allah tak nak perkara itu terjadi. Pembunuhan, penzinaan, perjudian, Allah kan larang. Bila Allah larang, maknanya Allah tak naklah ianya terjadi. Sebab tu Allah larang. Allah kata jangan buat. Jadi Allah tak nak. Tiba-tiba kita buat juga. Dengar. Bila kita buat juga, sedangkan Allah tak nak. Kita lagi hebat pada Allah. Allah tak nak, kita pula boleh buat walaupun Allah tak nak. Walaupun Allah tidak berkehendak sesuatu itu, kita berkehendak buat, maka kita buat. Kalahlah Tuhan. Kalahlah Tuhan macam tu, kita lagi kuat pada Tuhan. Sebab Tuhan tak nak. Iaitu contohnya pembunuhan. Tuhan tak nak ianya terjadi. Kerana Tuhan tak bagi kita bunuh orang suka-suka. Maka Tuhan tak nak ianya jadi. Tidak berkehendak Allah menjadikan sesuatu itu, iaitu pembunuhan. Tiba-tiba ramai je orang bunuh. Ramai je hebat pada Tuhan. Kat situ. Kat sini kalau faham yang ni, insya-Allah boleh faham. Berkaitan dengan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6 tu. Rukun iman yang ke-6 tu. Jadi, ramai orang seleweng kat situ seleweng di situ Lepas tu bacalah ayat-ayat. Setiap orang tu dia kena usaha. Dia usaha, nanti dapatlah jalan keluar. Kalau tak usaha, tak dapat. Tak dapat. Dari segi cakap betul lah. Cerita dari segi pegangan. Jadi macam mana Allah nak bagi? Dia kata ni, ayat ni biasa orang guna. Tak salah dari segi isnad majazi, segi cakap adat tak salah. Tapi orang banyak salah faham. Dia cakap dan dia faham gitu. Macam mana Allah nak bagi engkau kaya? Engkau pemalas. Tak. Macam mana Allah nak bagi engkau kaya? Engkau pemalas. Kejap. Cakap adat dia panggil tu. Cakap adat, iaitu adatnya nak kaya, kenalah usaha. Kaya itu adat. Tak usaha, adatnya tak boleh kaya. Usaha, kaya lah. Dia cakap adat. Tapi adakah dia faham gitu? Ramai orang faham gitu. Faham yang macam ni dia cakap. Sedangkan kita cuma bercakap adat. Macam kita kata hujan membasahkan, api membakar, adat. Tapi kita tahu Allah yang membakar. Samalah tadi. Allah yang memberi rezeki. Tapi kita cakap je, kau tak ada usaha. Macam mana Allah nak bagi? Nampak? Seolah Allah terikat di situ. Hati-hati dengan perkataan itu. Tak salah sebut. Bila kita sebut tanpa akidah kita belajar, lama-lama kita fahami itu lah. Ramai orang faham gitu. Allah tak bagi kalau kau tak usaha. Amboi. Tuhan lah weh. Cerita pasal Tuhan ni. Boleh pula ada syarat-syarat. Allah nak bagi tu kena usaha. Amboi. Tak kaya lah Allah gitu. Jadi kat situ, dari segi pegangan, dari segi cakap tak apa. Cuma kita duk banyak kali adat cakap, adat cakap, sehingga ke anak-anak kita sendiri dah lupa dah, ataupun kita sendiri tak belajar pun pegangan yang sebenarnya. Kita sendiri sampai sekarang ni ada orang cakap lagi hujanlah yang basahkan kita. Tak ramai orang yang mengaji, dia tahu yang membasahkan tu Allah, yang memberi yang membakar tu Allah. Sebab Allah je yang memberi kesan. Makhluk tak bagi kesan. Berapa kerat sangat yang belajar. Yang kata api lah yang bakar. Allah bagi kekuatan dekat api. Allah bagi kekuatan membakar dekat api. Maka api tu kuat. Bila kita letak kertas, api tu bakar lah. Siapa yang bakar? Api lah bakar. Tapi daripada kekuatan yang Allah bagi. Kekuatan yang Allah bagi ke api, maka api tu bakar. Jadi api yang membakar. Ya, api yang membakar. Nampak? Itu Mu'tazilah lah tu. Boleh jadi Qadariyah. Kat situ salah faham dalam bab ni. Salah faham dalam bab ketuhanan ni. Itu yang masalah. Nampak manjada wajada. Adat kata tak ada masalah pun, memang perkataan tu memang biasa dah kita dengar. Siapa usaha mesti dapat. Usaha tangga kejayaan. Kita pun ada bahasa Melayu kan, usaha tangga kejayaan. Manjada wajada. Siapa berusaha mesti dapat. Itu adat kata. Kita duk cakap adat, ngaji akidah tak? Cakap adat lama-lama nak usaha. Nak dapat, mestilah kena usaha. Dah hilang dah Tuhan di situ.
Hilang lah. Sebab dah tak mengaji akidah. Nak cakap boleh, tapi akidah mengaji. Itulah. Jadi bila kita akidah kita dah mulai faham, betul kita cakap adat tak apalah. Saya nak cerita berkaitan bercakap adat sangat sampai lupa dan tak mengaji, sampai bercucu cicit kita problem. Mungkin kita cakap tu okey. Mungkin cakap kita faham, manjada wajada, setiap siapa yang usaha pasti dapat. Kita tahu adatnya gitu. Tapi Allah boleh buat sebaliknya sebab dia hukum adat aja. Dia boleh berubah-ubah. Adatnya Allah buat gitu. Sunnatullah Allah buat gitu. Tapi Allah nak ubah, boleh sangat. Kita faham gitu. Kita cakap kat anak. Kita tak ajar anak hukum akal. Anak pun cakap, tapi faham tak faham, macam pening tak pening. Anak kita ajar cucu. Cucu tak tahu benda dah. Akhir sekali cucu jadi Mu'tazilah. Tanpa sedari. Jadi Qadariyah. Tanpa sedari. Jadi Jabariyah. Tanpa sedari. Sebab kita tak salah. Dia orang. Lepas tu, sebut-sebutlah. Tapi ngaji akidah tu. Jangan kata saya tak bagi sebut pula. Boleh sebut tu. Dia panggil isnad majazi atau majas akli. Boleh je. Ataupun cakap adat. Cuma kesan daripada cakap adat tanpa mempelajari akidah. Itu yang problem. Itu yang berlaku masyarakat kita. Jadi bila terpisah aja, sama ada benda baik ke benda tak baik, terpisah aja makhluk dengan Tuhan, maka itu bukan Tuhan dah. Lemah lah. Jadi dan pula tu, kalau kata ada dua Tuhan tadi, kita nak cerita tentang dua Tuhan. Nak kata mustahil ada dua Tuhan tadi tu. Mustahil nazari, kena fikir. Nampak? Dah setengah jam dah cerita pasal mustahil Tuhan ada dua. Kalau tak fikir, tak fikir, tak renung, buat penelitian, tak boleh cakap macam tadi. Tak boleh cuma kata Tuhan mustahil ada dua. Takkanlah ada dua, ada satu je. Mustahil ada dua. Mustahil, setakat tu lah. Macam mana pula kau cakap mustahil? Boleh je Tuhan ada dua. Oh, tak boleh. Kalau Tuhan ada dua, okey je. Satu belah sana, satu belah sini. Masalahnya, oh tak boleh. Tu je lah jawab. Tak boleh. Sebab dia perlu penelitian nak cakap macam tu. Nak faham macam tadi, kena penelitian. Kena fikir. Boleh lah. Tuhan 3-4 pun boleh lah. Tuhan ni, dia berpakat semua. Boleh. Oh tak boleh. Mustahil. Duk mustahil tu lah sejam kau. Sebab tak ada penelitian. Jadi, nak kata mustahil tu kena nazar. Kalau tak nazar, cakap gitu tak ada daripada hati langsung. Jangan cakap jadi kafir nanti. Kau takut jadi kafir, lepas tu kau cakap gitu. Orang nak pegang. Ini cakap sebab takut jadi kafir. Kita nak pegang akidah. Kalau Tuhan, contohnya kalau ada dua Tuhan ni. Tuhan ni buat bumi ni, Tuhan ni buat langit. Tuhan ni buat bumi ni, Tuhan yang kedua buat bumi lain. Buat Marikh. Tuhan ni buat bumi lain, Pluto. Jadi Tuhan yang buat Marikh tak boleh mengaku lah Pluto tu dia punya. Sebab Tuhan lain yang buat. Tuhan lain yang buat Pluto tu tak boleh mengaku lah Marikh tu dia punya. Jadi maknanya ada yang bukan Tuhan punya juga. Tak jadi Tuhan lah tu. Sebab kalau Tuhan, semua dia punya. Semua dia punya. Tu baru Tuhan. Kalau ada, walaupun sebiji debu, walaupun sebesar zarah, walaupun sebesar atom yang bukan Tuhan punya, itu bukan Tuhan dah. Tak boleh terlepas makhluk selain daripada Tuhan. Masya Allah, selain daripada Allah, selain daripada Tuhan, tak boleh berpisah. Guna ayat tu kan, berpisah walaupun sedetik daripada pencipta. Tak boleh. Kalau Tuhan bergaduh, lagilah dua-dua lemah. Tadi kita berpakat Tuhan dua-dua gaduh. Tuhan ni bergaduh dengan Tuhan ni. Tuhan ni buat, Tuhan ni dihancurkan. Dish. Tuhan ni buat, Tuhan ni dihancurkan. Dish. Sebab bergaduh, lagilah dua-dua lemah. Apa benda lah Tuhan, rumah tangga sendiri pun tak boleh jaga. Bumi yang kau buat pun kau tak boleh kontrol, tak boleh jaga. Dok kena serang dengan Tuhan satu lagi. Tuhan ni tak puas hati, Tuhan ni pergi serang. Degang. Apalah, itu pun bukan Tuhan dah. Kau cipta kami punya bukan main. Kemudian kamu tak boleh pun nak pelihara kami. Kena serang pula dengan yang lain. Tu bukan Tuhan. Jadi dua-dua bukan Tuhan. Itu yang berlaku. Ada satu mazhab lah kita kata. Satu firqah daripada Nasrani. Dia ada satu Kristian lah. Ada satu yang mana Tuhan dia tu banyak, Zeus lah, apalah, Tuhan peti, Tuhan kegelapan, Tuhan macam-macam tu. Saya pun tak ingat dah. Tuhan lama dah ada baca benda tu. Tuhan peti, Tuhan peti apa nama tu? Tuhan air, Zeus kan, yang ada Thor Tuhan tu, yang ada tukul tu. Tuhan tu kita nak sebut Thor, Tuhan dia orang tu. Yang ada tukul tu, Tuhan apa lagi? Macam-macam kan? Okey? Tengok dia berperang kan? Ding. Tu tengok sangat Avengers.
Macam Tuhan boleh ada kat situ, bergabung dengan makhluk pula, pelik sungguh. Bergabung dengan hak pula. Hak tu makhluk, macam mana hak boleh jadi Tuhan ke apa? Pelik ah. Kita tengok tak apa lagi tahu tu. Nak bagi tahu Tuhan dia pun Allah kena tumbuk dengan hak. Tuhan apa benda macam tu, Tuhan lembik. Dah jadi mengarut sangat-sangat dah. Loki pun Tuhan juga je. Oh, saya tak tahu tak. Loki tu saya tak tahu. Dewa Greek. Itulah apa, Poseidon. Horus. Ya. Itulah dia. Jadi tak boleh ada dua Tuhan. Tak boleh. Macam mana kita nak kata macam panjang-panjang tadi? Rupanya dah sejam dah. Kita fikir dan kita nazar, maka mustahil Tuhan ada dua. Itu dia kata. Dan misal mustahil nazari. Mustahil nazari itu mustahil akal yang nazar, yang kena penelitian, iaitu seperti syarik, sekutu. Ada macam Allah, ada macam Tuhan satu lagi. Bagi Allah, Maha suci Allah daripada yang demikian itu, maka mustahil syarik, mustahil sekutu bagi Allah itu tiada dapat mengetahui dengan mudah. Tak boleh mudah-mudah. Melainkan kemudian daripada nazar, sejam nazar ni, baru dapat. Itu saya yang bagi tahu. Kalaulah kita sendiri nak nazar, lagi lama. Yang mendengar lagi lama, nak cernakan tu mungkin 2, 3, 4 jam, mungkin 2, 3 hari. Nak kata Tuhan ada dua tu mustahil. Kata dengan hati ya, jangan kata dengan mulut. Kata dengan mulut semua orang boleh kata sebab takut kafir kan. Dalil dan pada dalil wahdaniyah. Nak cari dalil, apa dalil? Tak boleh Tuhan jadi dua. Mustahil Tuhan ada dua. Apa dalil? Tak boleh cakap. Dalil kita takut kafir. Tu je lah kita. Apa Tuhan ada dua? Apa dalilnya? Dalil mustahil Tuhan ada dua. Apa dalil kemustahilan itu? Tak boleh bagi. Nazar tadi, saya dah sebut tadi lebih kurang 1 jam, balik pula macam kat masjid pula balik. Oh, rindu sangat kat masjid ni, dah sasul. Bukan balik. Lepas ni lepas ni sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, fikir. Faham dah ustaz kata apa? Allah lamanya nak dapat. Nazar. Dia bukan boleh faham gitu aja. Tak boleh. Mustahil. Okey. Macam mana dah sejam dah ni? Allah. Dan ni pun panjang juga. Tak boleh. Dia tak boleh lama dalam bab ni. Tak boleh lama. Dia tak boleh lebih sejam. Lebih sejam dia akan melimpah. Ni lah bab tauhid. Sampai tempat-tempat yang mudah-mudah cerita-cerita nanti kita laju balik ya. Saya bukan tak saya memang style saya memang berjam-jam kuliah. Tengok kuliah malam ni, silap berjam-jam. Tapi kalau bab tauhid, memang guru dah pesan awal-awal, jangan lebih sejam. Tapi kadang-kadang saya langgar juga, dah terlebih sejam kadang-kadang. Tak boleh. Sebab dia kena masuk secara perlahan-lahan. Dia tak boleh masuk macam pekah. Duk masuk macam-macam. Lepas tu faham dah. Lepas tu tengok kaji balik. Gitu. Tapi kalau tauhid masuk, dia berserabut. Dia kena masuk sikit. Lepas tu undur balik, masuk sikit. Dia gitu. Tu tauhid. Sebab tu ramai yang nak mengaji tauhid sifat 20 ni, ramai yang putus asa mengaji. Putus asa. Dia sibuk nak ngaji je lain lah. Dia mengaji kaedah lain lah. Kaedah uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tengok daripada Quran dia ayat gitu gini gitu. Senang ngaji kenal Allah ni. Dia sebab apa? Sebab apa kesilapannya? Kesilapannya dalam satu-satu pengajian tu banyak dia masuk. Banyak sangat masuk. Dia kena 1 jam sikit. Masuk sikit. Sikit. Allah. Wallahu a'lam. Ada ramai dah ada. Alhamdulillah. Akan datang insya-Allah kita akan datang. Ada soal. Akan datang insya-Allah kita akan masuk. Saya akan tengoklah siapa-siapa yang bercakap dengan saya nanti. Kita akan masuk berkaitan dengan ni. Jaiz daruri dan jaiz nazari, iaitu macam mana jaiz daruri, macam mana jaiz tu haruslah. Nazari, yang daruri tu mudah aja. Yang nazari tu susah. Agak panjang juga. Macam mana kalau disebut ni macam mana? Misal jaiz nazari itu seperti menyiksa akan orang yang berbuat taat atau memberi pahala orang yang berbuat maksiat. Allah boleh tak? Akal kita terima tak? Orang buat baik,
Allah humban dalam neraka. Allah buat jahat, Allah masuk dalam syurga. Bukan mati tu, lepas nak mati tu jadi baik. Bukan. Ni memang jahat sungguh. Kerja dia, dah lah orang kafir. Merompak, membunuh, berzina, buat jahat. 24 jam sampai mati. Daripada lahir sampai mati. Kemudian Allah masuk ke dalam syurga. Lihat. Yang itu mungkin kita kata, boleh lah. Allah kan kuasa. Okey. Dengar yang ni pula. Orang tu daripada lahir sampai mati, beribadah. Tak pernah syirik pada Allah. Ibadah saja. Mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Sikit pun tak pernah buat salah. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Yang ini yang gegar sikit. Macam mana nak nazar? Ni kena nazar. Macam dia gegar. Kalau kata orang tu jahat apa, kemudian Allah masuk dalam syurga, Allah Maha berkuasa, Allah Maha penyayang, bla 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 bla, kan? Kita kata gitu kan? Maka Allah boleh je masukkan walaupun dia jahat dekat dunia. Mungkin tak ada masalah yang itu. Macam mana kalau orang baik? Orang baik. Tiba-tiba baik pula, bantu orang semua daripada lahir sampai mati. Hidup 100 tahun, baik 100 tahun. Lepas tu Allah humban dia masuk dalam neraka. Dia mula kata zalim ke? Macam mana dia punya tu? Nak masuk tu macam mana? Betul, saya tak boleh bahas yang ni memang cerabu. Yang mustahil tadi. Nak masuk tu macam mana kita nak masukkan kemustahilan tadi? Mustahil nazari tadi, macam mana nak masuk tadi? Tuhan ada dua tadi. Mustahil tu macam mana nak masuk? Macam ni juga. Nak masuk, katakan boleh tak? Allah boleh tak nak memasukkan orang yang buat baik dan tak pernah buat jahat ke dalam neraka? Kalau Allah boleh, sebab Allah berkuasa, macam mana dengan Allah kata, Allah janji nak masukkan ke dalam syurga? Innallaha la apa dia? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Allah janji nak masuk ke dalam syurga kalau orang buat baik. Ini orang buat baik, Allah masuk dalam neraka. Boleh tak? Kalau kata boleh, macam mana dengan janji Allah? Kalau kata tak boleh, Allah tak kuasa lah. Allah ada benda tak boleh buat? Adakah Allah benda yang tak Tuhan semua boleh buat? Tak ada. Tuhan tu tak ada yang tak boleh buat. Macam mana pula? Tu nak masuk tu. Dia punya tu, macam mana dia punya, cantik je dia masuk tu. Tak nazar, tak teliti, tak dapat. Balik ni pening seminggu. Tak pernah mengaji bab ni, balik pening seminggu. Ya, tak ya juga. Kalau kata, mana boleh, Allah dah janji. Maknanya, Allah tak boleh buat lah. Allah tak boleh lah nak buatkan. Kalau orang tu baik, Allah masukkan ke dalam neraka juga. Tak boleh lah. Maknanya adalah Allah tak boleh buat lah. Ingatkan Allah semua boleh buat. Sudah. Macam mana? Sudah, macam mana? Macam mana tu, sudah. Orang dah mengaji tauhid, dia tahulah. Dia tahulah pembahagiannya itu. Macam ni. Kalau orang tak mengaji tauhid, tak pernah melalui hukum akal, masuk tauhid tu sifat 20 lah. Dia mengaji tauhid jenis lain. Boleh ke tak boleh? Dari segi kita nak menyelesaikan perkara ni. Jadi, Abang Sehingga cakap, cara untuk menyelesaikan masalah, jangan ditanya pekerjaan Allah, kelak kamu yang akan ditanya. Surah Anbiya. Itu nak panggil hujah berlepas diri. Dalil untuk berlepas diri. Kita bukan nak dalil berlepas diri. Memang boleh je kata gitu. Kita nak cerita pasal akal sekarang ni. Cerita pasal akal. Boleh ke tak boleh? Maka akan datanglah. Dia panggil harus sebenarnya dah terjawab. Dah nama harus nazari. Harus tu kan boleh. Sebenarnya dah jawab dah. Tapi orang bila sebut harus, dia tak tahu bentuk boleh. Siapa jawab tu? Cikgu Badariah jawab boleh. Dia faham tu. Harus nazari. Harus boleh tapi kena fikir. Boleh tapi kena fikir. Cuma nak fikir tu, penjelasan akan datang lah. Tapi harus, memang harus. Dia bincang pasal harus kan ni? Boleh ke maknanya Allah masuk? Boleh lah. Habis tu kesian lah kat dia. Habis tu Allah janji macam mana? Macam mana nak masuk tu? Akan datang. Inilah sedikit perbahasan hukum akal. Sejam lebih dah pun. Mari kita tengok. Salam Ustaz Ikin. Salam.
Betul, Allah sudah atur hidup, tetapi tengok baca sini, buat apa? Baca kat sini lah. Yang kita nak tolak Tuhan yang ada sifat ketuhanan, istighna dan iftiqar. Betul. Tuhan tak berhajat pada yang lain. Betul. Semua yang lain berhajat padanya. Betul. Tu baru nama Tuhan. Masya Allah, jelas. Alhamdulillah. Ini kitab tasawuf je Ustaz. Allah, maaf tanya, sambil kerja sambil dengar kuliah Ustaz ni. Oh, bukanlah. Tasawuf bukan bunyi gini. Tasawuf ni hati. Ada ke cerita pasal hati? Maksudnya hati tu maksud ikhlas, takabur, sum'ah. Kan? Kita mana cerita pasal hati? Kita cerita pasal Tuhan. Macam mana boleh kata tasawuf pula? Masalah besar ni. Tak ada pun cerita pasal hati hari ni. Hari ni tak ada pun. Cuma cerita pasal Tuhan. Tasawuf bendanya, tauhid lah. Okey. Okey, dah azan, saya dah dengar azan dah. Bolehlah kita berhenti, cuma saya nak tengok sikit lagi je lah. Ada pengajaran agama ni kata ada nabi lain selepas Nabi Muhammad. Saya pun pening. Tak payah pening. Tak boleh pening. Siapa yang kata ada nabi selepas Nabi Muhammad? Dah lama dah. 1400 tahun lepas Nabi bagi tahu kita. Dia bagi tahu siapa yang mengaku lepas ni ada nabi, kafir. Jadi apa nak pening? Kafir. Orang kafir lah maknanya. Orang kafir pening apa? Pening tak orang kafir sembah berhala? Pening tak? Tak pening pun. Dah memang kafir. Tiba-tiba dia kata dia nabi. Maksudnya dia telah mengaku dia nabi. Yang mana nabi kata siapa yang mengaku lepas pada aku ni nabi, ada nabi selepas pada aku, kafir. Jadi maknanya orang kafir buat kerja. Nak pelik apa? Tak payah pelik. Alhamdulillah, penjelasan terbaik, mudah faham. Thank you. Perbahasan berat, ya memang berat. Betul Ustaz, kena tengok balik ni. Kalau tak memang tak faham. Tu dia kena renung. Ustaz, zati dengan li ghairi tu sambungan dari bab ni kan? Ya, cuma dia istilah lain. Zati tu yang hakiki tu lah. Li ghairi tu yang aridi tu, yang mendatang. Sebenarnya sama je dalam perbahasan kita, cuma saya tak guna istilah tu. Saya guna zati dengan aridi, yang mendatang. Zati itu diri dia zati. Haram zati, haram aridi, sama. Wajib zati, wajib aridi, perbahasan yang sama, cuma saya tak guna istilah tu. Wajib zati. Kalau kita bahas mustahil lah. Mustahil zati. Mustahil tu mustahil sungguh. Ni kena pecah rahsia lah. Saya nak cerita minggu depan. Tak apalah. Dah Jasri tanya. Contohnya, Allah memasukkan seseorang itu, seorang yang beramal taat ke dalam neraka. Okey. Allah masukkan seorang yang taat ke dalam neraka. Maka ianya adalah harus ke? Ya, harus zati. Sebab Allah boleh je buat apa yang dia suka kan? Allah berkehendak apa Allah boleh buat. Walaupun dia buat taat, Allah boleh masuk neraka. Ni soalan bocor. Yang minggu lepas dia tanya pula minggu ni. Jadi itu dia panggil harus zati. Dia ada wajib zati. Dia ada wajib aridi, wajib yang mendatang. Itulah wajib zati ada juga. Yang aridi tadi, aridi itu yang li ghairi tu. Jadi kalau katalah habis Allah dah janji untuk masukkan ke dalam syurga orang buat taat, maka wajib aridi. Asalnya harus jadi wajib aridi. Wajib kerana yang lain. Itu yang zati dengan li ghairi tu. Cuma saya tak guna istilah tu sebab dia pening bagi orang yang tu, dia pening. Zat ni, perkataan zat tu dia boleh memeningkan. Tak semua orang boleh faham zat itu adalah diri. Tetap dia faham zat besi juga. Zat masuk dalam darah. Dia tak boleh. Jadi saya tak guna perkataan zat. Tak guna perkataan zati. Zati tu zat lah.
Kan? Saya guna perkataan diri. Jadi sama perbahasan yang sama. Mudah-mudahan kami dapat khatam bab ini dengan Ustaz. Panjang lagi perjalanan. Allah panjanglah Bobby. 10 tahun belum tentu habis. Kena ulang banyak kali. Ya, betul. Ngaji tauhid kena istiqamah. Ya, betul. Penerangan jelas. Yang kata jelas tu yang mana? Yang tak ponteng tu. Yang ikut turutan. Tapi kalau yang kejap ada, kejap tak ada, kejap ponteng, dia agak susah. Dia kena ulang-ulang banyak kali. Tapi tak apa, jangan risau. Semua rakaman ada dalam YouTube. Saya masuk dalam YouTube. Ada. Sekarang ni dah perbahasan 30 lebih dah. Akhidatul Najin daripada A to Z 30 berapa dah? 30 lebih dah. Di dalam YouTube. Type je Akhidatul Najin, type nama saya. Akan keluar. Ataupun type Halaqah Umri dekat YouTube akan keluar. Daripada awal sampai muka surat 30 31 ni dah lebih kurang 30 31 32 video. 30 video 30 kali. Sebab kita kata mudah-mudah satu kali. Jadi kita ada mudah-mudah katalah 367 muka. Maknanya 367 kali. 367 kali. Setahun ada 52 kali 20 minggu. Kalau seminggu sekali. Nah, tolak raya, tolak demam, tolak apa semua. Kita ambil lah mudah-mudah kata 300 setahun. Setahun 300 kali. Setahun pula. Setahun 52 minggu. Kita ambil lah mudah-mudah setahun 40 kali sebab mungkin ada raya haji, raya apa kan? 40. Nak habiskan 367 40 kali 10 tahun baru 400. Lebih kurang dalam 13-14 tahun. Nak habis kitab. Jadi tak payah fikir habis kitab lah. Fikir ngaji je lah. Yang penting faham tu. Okey. Minggu depan pada waktu yang sama ke Ustaz? InsyaAllah tanya Kak Wan. Saya tak berani nak cakap, nak janji-janji. Sebab ni atas anjuran, ni saya buat keluar ni. Tu, anjuran Masjid Ar-Rawdah, tu dia punya logo tu. Dan anjuran, ni, Kak Wan punya urusan kuliah muslimat. Anjuran Masjid Ar-Rawdah. Jadi, kalau ikut biasanya adalah. Sambung lah. Setiap hari Jumaat, pukul 3. Dah lama dah ni. Dah bertahun dah. Macam mana baru tanya? Maknanya baru join. Kita dah 30. Jadi saya cadangkan siapa tanya tadi. Amin Chu. Tengok balik rakaman daripada 1 sampai 30 berapa ni. 33 macam tu kot. Dalam YouTube. Barulah masuk. Kalau tidak, jangkrang. Terima kasih Kak Wan dapat menumpang kasih. Tu. Orang typing. Orang tampil, terima kasih lah. Tolong jawab, lambat lagi kalau tak silap 7 tahun akan datang. Bukan Siti Fatimah, bukan 7 tahun akan datang, bukan. 13-14 tahun. Kan? 13-14 tahun. Siti Fatimah. Saya teringat nama ni. Terima kasih ya hantar kat saya. Apa nama? Gula nipah tu, Masya Allah sedapnya, dengan belacan Sarawak. Mantap. Alhamdulillah. Saya dah rasa dah semalam. Kasih banyak-banyak. Saya rasa ya dah nama dia ni. Okey, bab ni berat, memang susah faham. Ya, ulang insya-Allah, dan jangan ponteng insya-Allah. Ustaz dah maklum banyak kali. Ya, betul. Okey. Terus kita dipanjangkan umur, tak ada apa dah. Kuliah tepi pantai lagi. Ingat lagi kuliah tepi pantai dia. Mula lama dah kuliah. Daripada tepi pantai kat Kuantan lagi. Okey, alhamdulillah, wallahu alam. Kita tangguh dulu. Malam ni jangan lupa kitab Ibanah wal Ifadah, perbahasan yang berat juga. Yang ini nak khatam. Yang ini bahid boleh khatam. Haid ni pas. Yang bab tauhid ni Allah hai.
Tak tahulah nak cakap lah. Baik jangan khatam lah. Bukan jangan khatam. Jangan fikir khatam lah. Bak head, okey dah khatam. Boleh khatam. Bak dah nak khatam dah. Okey. Malam ni insyaAllah pukul 9.30. Kitab Ibanah wal Ifadah. Memang perbahasan dia agak berat. Semakin berat. Berat. Ada orang kata lebih berat daripada bab tauhid. Kita akan masuk muka surat 78. Membahaskan tentang hukum mubtada'ah mumayyizah, pengiraan istihadah wanita yang apa ni? Mumayyizah, perempuan yang boleh tamyiz, yang boleh beza sifat darah. Itu. Banyak contoh hari ni, banyak kena tulis ni. Banyak kena pakai whiteboard. Pada malam ni 9.30 atas anjuran sama juga Masjid Ar-Raudhah. Di tempat yang sama, semua sama. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum. Ada orang tanya bila nak ajar tasawuf. Berapa kali dah jawab Lagi 7 tahun. Betul, terima kasih Siti Fatimah. Lagi 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.